Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Baik, untuk hari ini kita teruskan lagi pembelajaran untuk pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tingkatan 3. Baik, sesi kali ini kita akan lihat kepada pendidikan kesihatan, iaitu unit yang kedua. Tajuknya adalah penyalahgunaan bahan. Okey, baik. Standard pembelajarannya ataupun objektif. Apa yang akan kita belajar untuk hari ini? Yang pertama, kita akan cuba memahami tentang kepentingan untuk mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Okey, kemudian yang kedua, kita akan cuba bincangkan, kita akan cuba kupaskan implikasi ataupun kesan jika kita menyalahi peraturan dan juga undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Kita nak bincangkan kesan kepada diri, kesan kepada keluarga. Apa kesannya jika kita melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan kepada diri kita sendiri dan juga kesannya kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, kita akan cuba fikirkan menjana idea yang berkaitan dengan kepentingan. Kenapa kita perlu mematuhi, pentingnya untuk mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, itu objektif pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, sedikit pengenalan. Okey, penyalahgunaan bahan iaitu terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok, termasuklah vape. Okey, remaja pada masa kini memang banyak yang terlibat ataupun beralih daripada menghisap rokok kepada menghisap vape. Okey, menghidu gam dan mengambil dadah. Contohnya seperti syabu, ganja dan juga pil hayal. Okey, kenapa remaja pada masa kini terlibat dengan penyalahgunaan bahan, iaitu dadah? Okey, antara sebab utama golongan remaja terlibat dengan penyalahgunaan bahan, yang paling utama adalah pengaruh rakan. Kerana remaja banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan, terutamanya apabila berada di sekolah. Okey, jika yang telah belajar di universiti, mereka lebih banyak masa bersama rakan mereka di universiti. Okey, jika pada peringkat kamu yang masih bersekolah, cuba kamu kira sehari berapa peruntukan masa kamu berada dengan rakan-rakan, okey, bersama dengan ibu bapa dan adik-beradik kamu yang lain. Berapa jam yang telah kamu luangkan masa antara rakan, ibu bapa dan adik-beradik yang lain. Okey? Baik. Kemudian faktor lain yang menjadi penyebab kepada penyalahgunaan bahan adalah salah satunya sifat remaja, iaitu sifat ingin tahu dan juga ingin mencuba sesuatu benda yang baru. Okey, baik. Tanggapan bahawa bahan-bahan terlarang ini boleh menghilangkan, kononnya boleh menghilangkan tekanan, stres dan dianggap sebagai bahan perangsang adalah tidak benar. Penyalahgunaan bahan ini bukan sahaja akan memberi kesan kesihatan yang serius, malah boleh menyebabkan berlakunya kematian. Okey, penyalahgunaan dadah juga ataupun penggunaan bahan yang terlarang melibatkan kepada perlakuan yang sentiasa berulang-ulang.
ataupun penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan yang gembira yang melampau, ataupun lama-kelamaan ketagihan akan berlaku. Dan ia telah berubah daripada tujuan asal. Permulaannya hanya untuk kamu gembira, seronok-seronok, happy-happy, tetapi telah berubah menjadi satu ketagihan. Okey, penyalahgunaan dadah melibatkan pola yang songsang tentang penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggu kepada kehidupan seharian seseorang. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak lihat. Okey, baik, sedikit maklumat tambahan. MASAC, MASAC ialah Majlis Penyalahgunaan Bahan Terlarang Malaysia, Malaysian Substance Abuse Council. Okey, MASAC ini merupakan sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO yang tidak terlibat dengan pihak kerajaan, menjalankan program yang berkaitan dengan rawatan atau pemulihan serta pencegahan dalam konteks bahan terlarang, substance abuse, iaitu dalam fokus kita hari ini adalah dadah lah. NGO ni terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang di Malaysia. Baik, yang seterusnya, baik, kita lihat kepada tajuk yang seterusnya, berani buat, berani tanggung. Okey, di sini adalah satu kempen yang telah dijalankan oleh kelab wartawan sekolah. Okey, sebenar kempen anti dadah peringkat sekolah, kelab wartawan sekolah telah menerbitkan buletin sekolah yang bertemakan penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Okey, apa yang mereka masukkan dalam buletin tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Okey, penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Penyalahgunaan bahan merupakan satu fenomena yang mengancam golongan remaja. Golongan ini mesti mempunyai pendirian yang kukuh dan mengamalkan nilai-nilai yang murni serta bijak untuk membantras keadaan ini. Okey, baik. Apa yang dikatakan sebagai golongan remaja? Okey, yang pertama, golongan remaja adalah golongan dalam umurnya lingkungan 13 tahun hingga 18 tahun. Okey, golongan ini merupakan golongan yang akan memegang pucuk pimpinan negara pada satu hari nanti. Golongan muda pada masa kini, okey, mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin kepada negara kita pada satu hari nanti. Kemudian yang ketiga, kita mestilah mengambil inisiatif untuk melindungi remaja daripada ancaman penyalahgunaan bahan. Okey, pada lingkungan umur ini juga remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang baru. Mereka juga mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi dan sanggup mengambil risiko untuk mengambil bahan-bahan yang berbahaya. Okey, ini salah satu contohlah buletin yang dikeluarkan oleh kelab-kelab wartawan sekolah. Okey, kemudian sambungannya, implikasi masalah penggunaan bahan dalam kalangan remaja sangat serius dan merupakan satu masalah yang besar yang sentiasa mendapat tumpuan ramai terutamanya daripada pihak berkuasa. Okey, antara usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan ini ialah penggubalan undang-undang untuk mengawal kelakuan dan juga tindakan anggota sesuatu komuniti, terutamanya fokusnya adalah kepada remaja yang berkaitan dengan hal ini. Okey, sesiapa yang melanggar undang-undang akan dihukum mengikut tata cara perundangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Okey, baik. Di sini juga dimasukkan statistik bilangan penagih dadah di Malaysia. Okey, saya zoomkan sedikit. Okey, baik.
Bilangan penagih dadah di Malaysia sekitar tahun 2013 hingga 2017. Okey. Bagi tahun 2013, okey, dia pecahkan kepada dua jenis, iaitu kes baru dan juga kes berulang. Okey. Baik. Kes baru iaitu maksud kepada kes-kes ataupun penglibatan yang baru. Kes berulang ini maksudnya penglibatan yang berulang kali berlaku. Okey, kes baru ni penagih-penagih baru. Kes berulang ni penagih lama yang mengulang kembali kesalahannya. Okey, baik, 2013 kes baru 13,481 orang penagih. Dan kes yang berulang 7,406, manakala 2014 berlaku peningkatan 13,605 orang penagih baru. Kes yang berulang 8,172. Okey, kemudian 2015 meningkat dengan lebih banyak, iaitu kes baru 20,289 orang penagih baru, manakala kes yang berulang turun sebanyak menjadi 6,379. 2016 kes baru meningkat 22,923, manakala kes yang berulang 7,921 meningkat kembali. Okey, kemudian 2017 sedikit penurunan 18,440, dan kes yang berulang sebanyak 7,482. Okey, bagi jumlah keseluruhan bagi kes baru dan kes berulang. Okey, pada tahun 2013 20,887 kes. Kemudian 2014 21,777 kes. Okey, kemudian 2015 meningkat 26,668 kes. Kemudian 2016 30,844, dan tahun 2017 25,922. Okey, statistik ini telah diambil daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK. Okey. Baik. Apa itu penagihan dadah? Okey. Baik, kita nak lihat. Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah. Itu penagihan dadah. Dia bergantung dengan penggunaan dadah. Bagaimana penagihan dadah bermula? Iaitu yang pertama, seseorang itu akan memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan ketagihan dadah, dia akan mula menunjukkan sifat-sifat ketagihan apabila penggunaannya dihentikan. Apabila dia hentikan penggunaan dadah tersebut, dia akan rasa tidak selesa, tidak dapat hidup dengan seperti biasa. Dia akan rasa ketagih. Kemudian yang ketiga, terpaksa meningkatkan jumlah dadah yang lebih banyak dan tempoh penggunaan yang lebih lama. Baru dia dapat hidup macam biasa kerana penggunaan dadah. Okey, penagihan dadah ni akan membuatkan seseorang itu akan hilang kawalan diri. Kebiasaannya. Penagih dadah ni akan habiskan masa dia lah untuk cari melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak memberi faedah. Contohnya mencari pengedar dadah, membeli dan juga menggunakan dadah. Selain daripada itu juga, dia cuba mendapatkan wang bagi membeli dadah dengan pelbagai cara. Contohnya meragut, mencuri, merompak dan sebagainya. Okey. Baik, apabila seseorang menjadi ketagih, okey,
dan bergantung kepada dadah secara fizikal ataupun secara psikologi. Ia akan wujud satu keinginan yang melampau untuk mengambil atau berterusan menggunakan dadah walau apa cara sekalipun. Dan ini akan memberi kesan yang buruk kepada diri mereka dan juga pada masyarakat sekeliling. Okey. Baik, selain itu juga terdapat beberapa jenis-jenis dadah yang kerap disalahgunakan, yang popular, yang telah disalahgunakan. Antaranya iaitu opium ataupun kita panggil sebagai candu. Dalam opium ni boleh kita lihat terdapatnya morfin dan juga heroin. Kegunaan morfin dan heroin ni melahirkan rasa euforia dan juga penahan sakit. Euforia itu adalah ubat tahan sakit. Kemudian yang kedua jenis perangsang, iaitu kokain. Kemudian jenis penenang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, halusinogen. Antaranya seperti cannabis, marijuana, ganja dan sebagainya. Kemudian nikotin, tembakau, alkohol, cannabis, marijuana, hidu dan daun ketum dan sebagainya. Kita boleh lihat tanda-tanda dan gejala seseorang yang ketagih kepada dadah. Bagaimana untuk kita tahu seseorang itu terlibat dengan penggunaan dadah? Seseorang itu akan dilihat rasa resah, kemudian gelisah. Jika seorang pekerja atau pelajar, prestasi kerjanya akan merosot, akademik pembelajarannya akan merosot. Kemudian kejadian curi wang, apa sahaja yang ada di rumah, sekolah, di tempat kerja akan dicurinya untuk dijual bagi mendapatkan duit untuk membeli dadah tersebut. Kemudian akan berlaku juga perubahan sikap secara mendadak. Contohnya seperti tabiat tidur. Tidur yang lama, keadaan tidur yang terlalu lama. Kemudian aktiviti-aktiviti hariannya juga berubah, berbeza daripada kebiasaannya. Kemudian perubahan emosi, lebih kepada marah, bercakap yang merepek, bercakap yang tidak betul, mengabaikan penampilan diri. Kemudian akan menjauhi kawan yang biasa yang tidak mengambil dadah. Kemudian berkelakuan yang mencurigakan, seperti banyak menghabiskan masa di dalam bilik air ataupun di bilik tidur, dan rasa curiga yang keterlaluan kepada perkara-perkara yang lain. Dan orang-orang yang ketagih dadah ni akan sentiasa kelihatan letih, penat dan berada dalam keadaan hayal. Banyak kesan, kesan-kesan yang tidak baik kepada diri masyarakat, keluarga dan juga negara lah. Baik. Yang seterusnya kita nak lihat sedikit maklumat. Salah laku juvana merujuk kepada perbuatan jenayah yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 21 tahun dan didakwa di mahkamah juvana. Itu dikatakan sebagai salah laku juvana, iaitu perbuatan jenayah yang dilakukan oleh remaja dan umurnya berada di bawah 21 tahun. Dan juga mahkamah yang didakwanya adalah di mahkamah juvana untuk kesalahan-kesalahan oleh remaja. Mereka yang sabit kesalahan dikategorikan sebagai banduan muda bagi mereka yang berusia 18 hingga 21 tahun. Bagi remaja yang berusia 18 hingga 21 tahun, jika disabitkan dengan apa-apa jenis kesalahan di mahkamah juvana, mereka ini akan dipanggil sebagai banduan muda. Kemudian remaja yang berusia antara 13 hingga 18 tahun,
dikategorikan sebagai banduan juvana. Okey, ingat perbezaan 18 hingga 21 tahun akan dipanggil sebagai banduan muda. Okey, umur 13 hingga 18 tahun akan dikategorikan sebagai banduan juvana. Manakala remaja yang berusia 13 tahun di bawah 13 tahun akan dipanggil sebagai pesalah kanak-kanak. Okey, yang seterusnya kita nak lihat kepada implikasi ataupun kesan kepada keluarga, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey. Baik, di sini kita lihat Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya di Sekolah Nurul Nisha telah menjemput pegawai perhubungan awam polis di daerah mereka untuk memberi ceramah bertajuk Sekolah Penyayang. Okey, antara perkara yang disentuh semasa ceramah tersebut berkenaan dengan kesan penyalahgunaan dadah serta implikasinya terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga kepada negara. Okey. Baik, kita lihat apa kesan dia. Okey, yang pertama, implikasi penyalahgunaan bahan terhadap diri dan juga keluarga. Okey, yang pertama, implikasinya adalah bertentangan dengan ajaran agama. Tiada agama yang menyuruh penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian kesan yang seterusnya, berlakunya keruntuhan akhlak. Okey, adab sopan tingkah lakunya akan berbeza, berubah menjadi lebih buruk. Okey, kemudian jika terlibat dengan pengambilan dadah, pengedaran dadah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya, ia akan memalukan nama baik keluarga, mengaibkan, merosakkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Kemudian hilang tenaga kerja dari golongan muda. Negara kita akan kerugian jika ramai remaja yang terlibat dengan pelibatan dengan penyalahgunaan dadah. Negara kita secara tidak langsungnya akan kekurangan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak. Okey, dan akan memberi kesan kepada ekonomi negara juga. Okey, kemudian yang seterusnya, bagi seorang pelajar, dia akan mengganggu kepada prestasi pelajaran. Prestasi pelajaran akan merosot, kegagalan dalam pelajaran dan sebagainya. Okey, kemudian terdedah kepada penyakit dan juga gejala sosial yang lain. Contohnya penyakit apa? Pengkongsian jarum akan menyebabkan berlakunya penyakit HIV. Okey. Gejala sosial yang lain seperti kecurian, merompak, meragut dan sebagainya. Dan akhir sekali akan disisih daripada keluarga dan juga masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat akan memandang hina kepada golongan-golongan ini yang memberi impact kepada masyarakat dengan cara yang tidak baik. Okey, selain itu juga kesan penyalahgunaan dadah ni juga jika ia dilakukan secara berterusan, dia juga akan memberi kesan kepada diri lah terutamanya. Contohnya seperti kebersihan dan kesihatan diri seseorang itu akan lebih terjejas dengan teruknya. Okey, kemudian kesihatan mental bagi seseorang penagih dadah akan terjejas kerana tidak dapat berfikir dengan waras akibat dipengaruhi oleh dadah. Kemudian seperti tadi, prestasi pelajaran akan terganggu, hubungan sosial dia juga akan terenggang dengan rakan-rakan, keluarga dan masyarakat sekeliling. Okey, kemudian status kewangan akan terjejas juga akibat pembelian dadah secara berterusan akan menyebabkan kehabisan wang, duit dan sebagainya. Okey, selain itu juga penyalahgunaan dadah ini akan menjadi lebih rumit bila ia melibatkan penggunaan yang pelbagai jenis dadah. Kemudian terlibat dengan aktiviti jenayah, okey, melibatkan kaum keluarga, kemudian masalah perubatan, masalah psikiatri, dan jika
masalah penagih dadah ini, penyalahgunaan dadah ini terdiri daripada kanak-kanak dan remaja yang umurnya kurang daripada 18 tahun. Okey, kemudian kita nak lihat kesannya pula, implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan juga negara. Okey, yang pertama, tiada lagi generasi pelapis yang akan menjadi pemimpin negara kita. Jika ramai remaja yang terlibat dengan najis dadah ini, so siapa yang akan mewarisi untuk memimpin negara kita menjadi lebih baik pada masa akan datang. Okey, baik. Kemudian kesan yang kedua, jika golongan remaja ramai yang terlibat dengan dadah, mungkin negara lain akan menjajah negara kita sekali lagi, kerana tenaga muda, remaja tidak ada lagi yang baik, tidak ada yang dapat berfikiran dengan waras, yang mempunyai tenaga yang kuat. Okey, negara akan menjadi lemah. Sebab kerana itu negara kita akan dipandang rendah. Okey, baik. Kemudian keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat akan berlaku. Banyak kesalahan-kesalahan jenayah, berlakunya masalah-masalah sosial dari segi keluarga, individu dan sebagainya. Kemudian apabila banyak masalah yang berlaku, masyarakat secara keseluruhannya akan menjadi tidak aman dan stabil, kerana banyak jenayah yang berlaku. Masyarakat yang ada di negara kita akan merasa tidak selamat dengan keadaan sekeliling. Kemudian dasar-dasar kerajaan sesebuah negara akan terbengkalai akibat daripada perkaitan masalah-masalah yang lain, kekurangan generasi muda. Okey, kemudian masyarakat ataupun negara yang tidak aman, keruntuhan akhlak, masalah sosial yang tinggi, jenayah. Okey, ini akan memberi kesan kepada perancangan sesebuah kerajaan untuk menjadikan negara itu lebih maju pada masa akan datang. Okey, kemudian yang seterusnya yang berkaitan dengan pematuhan undang-undang, kepentingan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, baik. Seluruh warga negara mestilah mengambil bahagian secara aktif dan positif dalam usaha membangunkan negara. Mereka bebas melibatkan diri dalam sebarang aktiviti, asalkan mereka mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara kita. Okey, kemudian untuk mencapai hasrat negara, rakyat Malaysia seharusnya saling hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya. Okey, kita nak lihat apa kepentingan untuk mematuhi peraturan dan undang. Okey, kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang yang pertama iaitu menjaga hak asasi individu. Okey, kemudian yang kedua, memastikan individu akan menjadi lebih berdisiplin. Okey, kemudian yang ketiga, menjamin kedaulatan sesebuah negara. Okey, yang keempat, dapat membentuk hidup bertoleransi, bertolak ansur dalam masyarakat yang mempunyai berbilang kaum di negara kita. Kemudian menjamin ketaatan rakyat kepada negara, memastikan rakyat hidup bersatu padu. Okey, kemudian menjamin keselamatan dan keamanan negara. Okey, kemudian membentuk sistem pentadbiran yang lebih telus dan teratur dan memupuk sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, baik ya. Baik, ini adalah kepentingan kenapa kita semua sebagai rakyat Malaysia perlulah
mematuhi peraturan dan undang-undang, supaya semua warga negara di negara kita akan terlibat secara aktif, dalam usaha untuk membangunkan negara kita. Semua orang bebas untuk melakukan sebarang aktiviti, tetapi perlu pastikan mereka ataupun kita mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Baik, sedikit maklumat tambahan. Bagi penagihan dadah, terdapat beberapa jenis rawatan yang boleh kita katakan. Baik, antaranya baik, ketagihan adalah bersifat psikologi. Mereka yang ketagih dengan begitu kronik, yang telah lama dalam penyalahgunaan dadah, adalah sukar untuk disembuhkan. Pertolongan dari mereka yang profesional amatlah diperlukan, terutamanya daripada pihak hospital, klinik ataupun agensi anti dadah kebangsaan ataupun NGO yang ada di negara kita, yang boleh membantu dalam merawat pesakit ataupun ketagihan dadah. Antara rawatan yang boleh dilakukan, yang pertama iaitu detoksifikasi, iaitu menghilangkan kesan dadah di dalam badan. Kemudian yang kedua, melalui terapi kelakuan, iaitu menggalakkan sikap yang baik dan menghilangkan rasa pergantungan kepada bahan-bahan yang terlarang, iaitu dadah. Kemudian counselling, iaitu memberi motivasi dalam menangani masalah dadah dan masalah untuk kembali menagih apabila telah mendapat rawatan. Kemudian melalui terapi penggantian dadah, iaitu memaksimumkan keadaan bebas dadah semasa proses pemulihan. Yang kedua, menggunakan metadon, iaitu ketagihan ubat penenang, dan juga nikotin bagi mengurangkan ketagihan rokok. Kemudian apa yang dapat membantu seseorang itu untuk terus berhenti daripada menagih dadah? Yang pertama, seseorang itu perlu percaya kepada dirinya sendiri. Kemudian berkemahiran menyesuaikan diri. Yang ketiga, berkemampuan bangkit semula daripada kegagalan. Yang keempat, mempunyai keupayaan untuk mengasah semula kekuatan diri yang ada. Kemudian menghargai kesihatan. Kemudian mencari minat dan aktiviti yang baru. Dan juga sokongan berterusan daripada keluarga. Kemudian seseorang itu juga perlu mendapatkan latihan untuk menjadi lebih efektif. Kemudian sokongan daripada masyarakat dapat membantu seseorang itu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif, dan juga pembangunan kerohanian diri melalui aktiviti-aktiviti keagamaan. Sokongan sosial juga penting. Contohnya seperti pembangunan kemahiran, memberi latihan-latihan kemahiran kepada pesalah-pesalah ataupun kepada bekas-bekas penagih dadah. Kemudian penempatan pekerjaan kepada mereka yang telah pulih sepenuhnya. Kemudian memberi bantuan di pusat-pusat bantuan setempat. Sokongan motivasi, kaunseling dan sebagainya. Antara kumpulan sokongan yang boleh membantu seperti AADK tadi, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, NGO pemadam, dan juga pengasih. Baik, untuk kali ini kita dah tamat kepada pembelajarannya.
So kita akan jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang seterusnya. Okey, terima kasih.